Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Damia binti Hendry, 17 DSB 18F1016. Hari ini saya dan rakan saya akan membentangkan tentang tajuk etika dan dakwah Rasulullah SAW. Bermula dengan saya, iaitu Nur Damia. Okey, baiklah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim atau dikenali sebagai Rasulullah SAW lahir di Makkah Al-Mukarramah pada 12 Rabiul Awal 571 Masihi. Bapa beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, manakala ibu beliau bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Beliau juga mempunyai dua orang ibu susuan, iaitu Tuwaibah dan juga Halimatus Sa'diyah. Antara sikap dan etika ketika berdakwah beliau yang patut kita contohi ialah sikap lemah lembut, sikap terpuji. Okey, baiklah. Hari ini saya akan membahas tentang sikap lemah lembut, akhlak terpuji. Kelembutan hati pada diri seseorang itu bertujuan untuk memperindahkan akhlaknya. Lembut tu tak adalah bererti lemah, namun air yang lembut tu juga mampu memadamkan api. Okey, maka sifat lemah lembut seperti mampu mengendalikan amarah, mengatasi kekufuran dan juga kezaliman itu adalah orang yang sangat hebat. Oleh sebab itu, sifat yang melengkapkan Nabi Muhammad SAW ialah sifat lemah lembut. Contohnya, bersabar walaupun banyak dugaan ketika menghadapi orang yang kufur, munafik dan pelbagai tindak balas terhadap beliau. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya, iaitu kita, untuk bersikap lemah lembut, iaitu bersabar kerana kita dalam setiap hari, dalam setiap saat dan setiap jangka masa kita akan menemui dan berhadapan dengan pelbagai tabiat manusia. Okey, dalam sejarah sebagai contoh, walaupun orang membunuh bapa saudara Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, beliau tetap memaafkannya dan melayaninya dengan sangat baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dan segeralah kamu memohon keampunan dan syurga disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang telah mendermakan hartanya pada masa susah dan senang, orang yang telah menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihani orang yang berbuat baik. Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Okey, sekian. Terima kasih. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum itu terima kasih pada Nur Damia binti Hendry dengan penyampaian yang amat baik sebentar tadi. Okey, saya Syarif Syamil bin Sofi Idris dan saya menerangkan tentang pemaaf seorang Rasulullah SAW. Okey. Rasulullah Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, terima kasih kepada Nur Damia binti Hendry dengan penerangan yang amat baik sebentar tadi. Saya di sini Syafiq Syamil bin Sofi Idris menyambung Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu terima kasih kepada Nur Damia binti
Henry dengan penerangan yang amat okey. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu terima kasih pada Nur Damia binti Henry dengan penerangan yang amat mantap sekali. Pada sebentar tadi, okey. Saya Syafiq Syamil bin Safiq Idris dan saya ingin menerangkan tentang pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Baginda tidak mudah berasa sakit hati, apatah lagi berdendam. Walaupun diperlakukan dengan pelbagai perbuatan menyakitkan, bahkan turut mengancam nyawanya. Satu kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludah oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang dari masjid. Selepas selesai menunaikan solat, namun baginda tidak pernah membalasnya. Satu lagi peristiwa berlaku di Taif, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usahanya mengembangkan Islam. Disebabkan penduduk Mekah menolak usaha dakwah yang disampaikan, baginda berusaha pula mengajak penduduk Taif kepada Islam. Usaha Nabi SAW bukan hanya ditolak, tapi ditentang dan dibaling batu oleh pemuda Bani Thaqif, sehingga kaki baginda berdarah. Bagaimanapun Rasulullah SAW tetap mendoakan mereka supaya mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ditawarkan malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. Pendekatan diambil baginda ialah memaafkan serta mendoakan mereka supaya dikurniakan pengampunan dan hidayah. Perbuatan sakit hati, mudah marah, menyimpan kebencian serta dendam pada orang lain akan mengganggu kesihatan jasmani seperti stres dan meningkatkan tekanan darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Surah Asy-Syura ayat 43. Begitulah karakter pemaaf yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani setiap manusia. Jika seseorang datang untuk meminta maaf, maka baginda terus memaafkan orang itu. Untuk menjadi seorang yang mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan pada kita, memerlukan yang jiwa yang besar. Orang yang memaafkan sedangkan dia berada di pihak yang benar adalah kemuliaan buat dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah daripada orang yang jahil. Surah Al-A'raf ayat 199. Dalam satu lagi firman yang bermaksud, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya daripada Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang zalim. Surah Al-Syura ayat 42. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa sifat pemaaf adalah iman yang paling utama. Seperti mana dijelaskan bermaksud, iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Hadis riwayat Bukhari. Sifat pemaaf juga adalah salah satu ciri orang bertakwa dan akhlak yang disayangi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan yang bermaksud, dan segeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkannya syurga dan luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa, iaitu orang yang bertindak baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang yang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
surah Al-Imran ayat 133 hingga 134. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pengampunan bagi mereka yang pemaaf. Allah Maha Pengampun pada hamba-Nya yang tidak jemu memohon keampunan atas segala dosa yang telah dilakukan, sama ada secara nyata maupun tersembunyi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Surah Al-Nisa ayat 25. Amalan memohon maaf harus dilakukan tidak kira bila tempat atau dengan siapa. Semua manusia biasa tidak lari dari membuat kesalahan, maka janganlah malu dengan segan atau untuk memohon maaf. Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengampunan bagi mereka yang pemaaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat mulia dan salah satu yang dimiliki Allah iaitu sifat pemaaf. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah pemaaf lagi Maha Kuasa. Surah An-Nisa ayat 149. Amalan maaf harus dilakukan tidak kira bila, tempat, dengan siapa. Setiap manusia tidak lari melakukan kesilapan dan kesalahan, maka janganlah malu untuk memaaf. Okey, itu saja. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memahami tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan itu saja dari Syabib Syamil bin Safiris dan kepada presenter seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nur Muhammad Ikram bin Nur Azman, nombor metrik 17 DSB 18 F1996. So, saya nak membentangkan tentang memohon keampunan terhadap orang lain. So, dalam petikan hadis Rasulullah SAW, ada satu masa tu dia berasa sangat cemas. So, dalam cemas tu dia telah mengharungi sebagai cabaran dugaan dalam perang Badar. So, dalam perang Badar ni dia hatinya merasa pilu, dan bila membayangkan nasib umat-umat Islam yang tidak memperoleh kemenangan terhadap perang Badar tersebut. So, perang tu dimulai Nabi Muhammad SAW menghabiskan banyak waktu untuk berdoa. So, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kaum Quraisy kini datang dengan segala keangkuhan, berusaha mempersedahkan Rasulmu. Ya Allah, pertolonganmu juga yang engkau janjikan kepadaku. Dan ya Allah, jika pasukan Islam ini binasa, tak ada lagi ibadah kepadamu di muka bumi ini. So, dalam doa itu dia memunajat kepada Allah SAW, dan tangan beliau menentangkan sembari menghadap kiblat. Dan mental ini pula terjatuh melihat itu. Abu Bakar segera meletakkan kembali mental itu ke bahu Rasulullah SAW. Assalamualaikum, nama saya Fazlina Erina binti Muhammad Arzaini dan nombor kad metrik 17 DSP 18F1001. Saya akan membentangkan bahagian mesyuarat di mana ianya di bawah tajuk etika dan kaedah dakwah Rasulullah SAW. Okey. Mesyuarat ini adalah merupakan salah satu contoh dakwah Rasulullah SAW lah. Mesyuarat ini juga dia merupakan salah satu cara penyampaian dakwah yang penting lah bagi saya untuk disampaikan kepada umat Islam. Kerana ia adalah merupakan cara untuk mendapatkan kata sepakat dari semua orang. Contohnya Rasulullah ni dia juga akan bermesyuarat dengan para sahabat dia yang rapat untuk disampaikan tentang mengenai apa yang telah Allah SWT telah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat Islamnya, dengan cara para sahabat Rasulullah SAW ini akan bermesyuarat dengan secara kecil-kecilan, iaitu menyampaikan dalam cara bermesyuarat dalam kelompok yang kecil dengan para sahabat dia yang rapat sahaja, dengan menyampaikan dakwah apa semua itu, dan kemudian kawan-kawan dia yang rapat sahabat anda itu akan menyampaikan apabila setuju dengan
dakwah yang telah diberikan kepada Rasulullah, dia akan sebarkan kepada umat Islam yang lain juga. Seterusnya, okey, bermesyarat dengan para sahabat ketika membuat keputusan penting yang tiada ketetapan daripada Al-Quran. Okey, contohnya dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW dia menerima cadangan Salman Al-Farisi supaya menggali parit sebagai kubur menghadapi serangan musuh. Okey, matlamat untuk bermesyarat ni, dia punya keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik dan dapat memberi kepuasan kepada semua pihak. Hendaklah mendengar, menghormati dan menerima pandangan orang lain. Okey, Rasulullah ini dia akan mengambil keputusan yang paling terbaik sahaja, yang akan diundi, dikata sepakat, yang telah capai kata sepakat lah dengan antara orang-orang yang telah bermesyarat bersama tu untuk setuju untuk mendapat satu persetujuan dari semua pihak. Ia juga dengan bila caranya dapat keputusan yang terbaik ni, dengan cara berbincang bermesyarat ini, semuanya akan berpuas hati dan tak adalah yang mana-mana yang rasa akan dengki ataupun yang rasa tidak berpuas hati lah. So dalam mesyarat ni mestilah mendengar, menghormati dan menerima pandangan orang lain. Rasulullah SAW juga dia akan mendengar cadangan orang lain, untuk bagi macam mendengar untuk bagi, kiranya semua dia dengar cadangan orang tu untuk pilih yang terbaik tu untuk kepuasan setiap orang tu lah, setiap orang dalam mesyarat tu. Okey, seterusnya saya akan terangkan mesyarat punya cara, etika mesyarat itu. Mesyarat ni juga merupakan bawa berkat lah. Okey, beberapa adab dekat di dalam mesyarat. Yang pertama adalah memulakan majlis dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala serta berselawat ke atas Nabi SAW. Yang kedua adalah perlu ada seorang ketua, amir mesyarat dan ahli di dalam mesyarat. Kiranya seorang ketua dan yang seterusnya yang lain tu adalah ahli dalam mesyarat itu untuk dibincangkan secara bersama. Yang ketiga adalah amir mesyarat boleh minta syur kepada sesiapa sahaja ahli mesyarat, sama ada ikut sebelah kanan atau random saja, pilih je. Bila amir tu mesyarat nak putus keputusan, perlulah selawat. Yang kelima, tidak memperkatakan di dalamnya melainkan kebaikan sahaja. Bermaksud dalam mesyarat tu kiranya kita haruslah bercakap dengan perkara-perkara yang baik sahaja, tak ada benda-benda perkara buruk yang boleh menimbulkan perselisihan faham ataupun ada menjadi satu perkara yang membuat orang tak puas hati dan boleh jadi musuh lah, macam tu lebih kurang. Okey, yang seterusnya yang keenam adalah memelihara lidah dari perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Tidak yang okey, dan yang ketujuh adalah tidak ada mesyarat sebelum mesyarat dan tidak ada mesyarat selepas mesyarat. Maknanya kiranya tidak ada kompromi. Okey, yang ketujuh adalah perlu letak bagi syur bila ketua amir mesyarat minta syur pada ahli ketua. Kiranya seseorang dalam ahli mesyarat tu perlu bagikan syurkan sesuatu, kiranya memberi pendapat sesuatu, memberi cadangan sesuatu kepada ketua untuk dibincangkan dalam satu perkara itu, untuk macam saya kata tadilah, untuk mendapat persetujuan dan dari semua orang kata sepakat, supaya tak ada rasa yang tak puas hati, semuanya akan rasa puas hati. Yang ke-8, perlu letak syur kita kepentingan agama dan jemaah atau ahli mesyarat, bukan kepentingan diri kita. Kena adil lah. Jadi ketua tu kita perlu letakkan apa yang cadangan yang telah diberikan ahli mesyarat kepada kita. Tak boleh hanya kepentingan diri. Tak boleh disebabkan kita ketua kat apa semua tu hanya diorang pati ikut cadangan kita je. Itu dah kiranya tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan hati lah dalam mesyarat tu. Okey, ke-9 adalah jangan potong kata-kata ahli yang sedang bagi show atau tekan show. Maksudnya jangan kiranya bila seseorang itu bagi cadangan ataupun menerangkan sesuatu, jangan potong kata-kata orang tu. Kiranya jangan orang cakap tu tiba-tiba dia pun nak cakap juga. Okey. Dan yang ke-10 adalah bila syur kita diterima, kita ucapkan astaghfirullah, istighfar, kerana takut syur yang kita akan membawa mudarat pada ahli mesyarat, dan takut kita riak ujub
dan bila syukur kita ditolak, kita ucapkan alhamdulillah sebab kita tak menanggung apa-apa. Okey, yang ke-11, taat pada amir mesyuarat dan taat pada keputusan mesyuarat. So yang ni kita patutlah taat kepada ketua mesyuarat yang telah setuju dengan apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat dan kena taat dengan keputusan yang dalam mesyuarat tu yang telah dipersetujui itu. Yang ke-12 adalah menutup majlis dengan membaca kafaratul majlis. Okey, kesimpulannya ialah dalam kita haruslah mengikuti contoh Rasulullah SAW dengan cara dia berdakwah. Dengan contohnya macam mesyuarat. Mesyuaratlah dengan orang lain untuk mendapat kata putus yang semua orang ni puas hati, tak ada yang menimbulkan rasa yang tidak puas hati, serta mesyuarat ni juga merupakan orang semua boleh berikan cadangan apa yang dia rasa tersimpan dalam hati untuk diberikan dan dibincangkan bersama sama ada ini adalah bagus ataupun tidak bagus. Jadi bila kita dah bincang secara bersama dalam mesyuarat, semuanya akan berasa puas hati dan gembira. Okey, itu sahaja dari saya. Kemudian saya akan serahkan kepada orang seterusnya untuk membentangkan isi. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Alim Baruslin, nombor matrik 17 DSB 18F1997. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang sifat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah untuk memperoleh pelbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya dalam urusan dunia maupun akhirat. Selain menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan meyakini sebenar-benarnya tidak ada yang memberi atau menghalang ataupun mendatangkan bahaya dan manfaat kecuali Allah. Seterusnya, Allah juga perintahkan kita berusaha dan pada masa yang sama memerintahkan diri kita untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Usaha juga dengan anggota badan untuk meraih sebab adalah termasuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan tawakal dengan hati adalah keimanan kepada Allah. Untuk memahami lebih jelas tentang konsep tawakal, saya akan menceritakan tentang suatu kisah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu datang seorang lelaki kepada baginda, dan seorang lelaki hendak meninggalkan untanya di depan pintu masjid tanpa ditambat terlebih dahulu. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah unta itu perlu saya tambat dahulu dan kemudian bertawakal, atau saya lepaskan saja kemudian bertawakal?" Rasulullah menjawab, "Maksudnya tambatlah terlebih dahulu dan kemudian bertawakal." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh itu, kita haruslah berusaha. Lepas dah berusaha, barulah bertawakal. Janganlah kita tidak berusaha dan hanya bertawakal kepada Allah. Itu salah. Allah juga telah berfirman yang bermaksud, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal ataupun menyerah diri. Surah Al-Imran ayat 122. Jadi dengan cara itu kita janganlah berputus asa. Sebab berputus asa ni hanyalah layak bagi untuk orang kafir. Allah sudah berfirman, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 87. Allah juga berfirman, maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Okey, jadi pengajaran yang kita boleh dapat daripada sifat bertawakal kepada Allah yang mana Nabi Muhammad telah sematkan dalam dirinya, dalam diri baginda, dalam menyebarkan dakwah baginda, iaitu kita haruslah bertawakal dengan sepenuh hati kepada Allah.
Selain itu juga, kita haruslah yakin dengan janji Allah dan reda dengan segala ketentuannya. Yang ketiga pula ialah kita haruslah mempunyai semangat juang yang tinggi agar tidak mudah putus asa jika ditimpa sebarang kesusahan ataupun dugaan. Dan akhir sekali ialah kita mesti ingat bahawa Allah mempunyai sifat-sifat yang harus, iaitu melakukan apa saja. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba tidak layak untuk merasa putus asa atas apa jua keadaan ataupun atas apa jua ketetapan Allah untuk kita, kerana Allah Maha mengetahui dan Maha adil dalam setiap perancangannya. Sekian saja daripada saya punya tajuk, iaitu tawakal kepada Allah. Jadi seterusnya saya akan berikan untuk kepada kawan saya untuk sambung topik perbincangan saya.